Semalam 26 April merupakan sambutan Hari Intelek Sedunia. Apabila kita bercakap mengenai harta intelek, sayangnya ramai yang masih tidak syakna mengenai kepentingan harta intelek. Sebab itulah kita boleh lihat di media sosial ramai pengusaha-pengusaha kecil sederhana ini mengeluh apabila harta ataupun karya mereka diciplak ataupun ditiru, khususnya daripada syarikat-syarikat yang besar. Jadi inilah sebenarnya betapa pentingnya keperluan harta intelek ini dan juga bagaimana kuasa jenama harta intelek dapat membantu usahawan kecil. Kita bersama dengan dua tetamu di studio untuk mengupas mengenai kuasa jenama harta intelek. Di sebelah sana kita ada Profesor Madya Dr. Wan Nurhayati Wan Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Putra Sains Park Universiti Putra Malaysia, dan juga Dr. Suraya Ismail, Pengerusi Pertubuhan Pembangunan Tenaga Mahir. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okey, semalam kita menyambut Harta Intelek Sedunia 26 April, tapi sebenarnya masih ramai tidak syakna dan tidak mengetahui mengenai apakah itu sebenarnya harta intelek. Jadi untuk mukadimah mungkin Prof Madya boleh terangkan terlebih dahulu mengenai itu. Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih di atas peluang untuk saya berkongsi berkenaan dengan kuasa jenama dan harta intelek. Pada hari ini juga sebenarnya saya bukan hanya bawa diri tetapi membawa juga jenama yang penting dari Universiti Putra Malaysia, iaitu Putra Sains Park, yang merupakan satu pusat tanggungjawab yang sangat penting yang menguruskan dari segi perlindungan harta intelek dan seterusnya pengkomersialan bagi teknologi dan inovasi dari Universiti Putra Malaysia. Okey, bercakap tentang harta intelek. Semalam kami sangat gembira di atas sambutan Hari Harta Intelek Malaysia, ya, dengan bertemakan kepada belia berinovasi, aspirasi keluarga Malaysia. Ya. So apa itu sebenarnya harta intelek? Ya. Harta intelek merupakan hasil karya ciptaan minda, hasil ciptaan minda yang merangkumi kita kata keseluruhan dari segi penciptaan barangan baharu, termasuk dalam bentuk fizikal, logo, nama, ya, literasi dan juga kita katakan sebagai bentuk inovasi, ya, yang mampu diketengahkan, dan ini adalah sangat penting dan digunakan secara meluas untuk tujuan perniagaan, ya, harta intelek untuk melindungi kita punya karya, ya. Kemudian harta intelek itu sendiri merupakan, kita sebut dia sebagai harta. Kenapa? Sebab ia merupakan adalah aset, ya, aset yang mempunyai nilai tersendiri. Percaya tak kita, satu bentuk nama macam ni, logo sebegini, ya, sebenarnya bernilai boleh mencecah puluhan bilion, ya, betul, ya, untuk satu logo. So itulah betapa pentingnya tentang harta intelek. Dan bercakap tentang jenama, jenama menerusi cap dagangan ataupun kita katakan sebagai brand, ya, itu adalah merupakan salah satu bentuk harta intelek untuk melindungi nama, logo, alright, untuk mewakili ataupun memberikan imej kepada syarikat, perniagaan, produk dan juga servis. Ya. So bila kita berkata begitu, kuasa, ya, bercakap tentang kuasa jenama ni adalah kita kata aset tadi, dia adalah mewakili ataupun memberikan identiti, ya, identiti kepada produk ataupun servis organisasi tadi yang kita sebutkan sebentar tadi. Alright, yang mana itu adalah kita katakan sebagai yang memberikan imej melindungi, penggunaan ataupun menghalang pihak-pihak lain daripada turut meniru ataupun mengguna pakai logo ataupun brand yang sama. So sangat penting, and then ianya juga adalah untuk kita katakan sebagai selain daripada mengelakkan ditiru, juga memberikan pengiktirafan, ya, kepada produk dan servis tadi untuk menarik, memberikan keyakinan kepada pihak pelabur dan juga pengguna, right, tentang brand ataupun jenama itu sendiri. Dan yang lebih penting berkaitan dengan kuasa jenama ini juga melalui perlindungan harta intelek,
Ianya dapat melindungi sesuatu jenama itu dari segi perundangan. Baik. Right, dari segi Seperti mana yang Prof. Madia terangkan tadi, Dr. Suraya selaku pengerusi Pertubuhan Pembangunan Tenaga Mahir, bagaimana sebenarnya memandang harta intelek ini dan juga kepentingannya kepada pengusaha-pengusaha di luar sana? Sebab kalau kita boleh lihat, ada pengusaha yang mengeluh di media sosial hasil karya seperti mana Prof. Madia katakan tadi, diciplak, ditiru, diambil hasil kerja mereka, tapi kesudahannya ke mana? Jadi bagaimana sebenarnya kepentingan harta intelek ini? Sebenarnya kepentingan harta intelek ini memang sangat-sangat diperlukan, ya. Terutama bagi usahawan-usahawan yang baru ataupun usahawan-usahawan yang dah meningkat. Sebab jenama mereka akan ditiru oleh sesuatu produk yang lain ke ataupun syarikat yang lain ke, kerana mereka melihat jenama tu mungkin logo dia tu sangat bersesuaian dengan mereka, jadi mereka akan meniru, dan perkara itu banyak berlaku oleh ahli-ahli pertubuhan kami sendiri. Banyak berlaku, dan ada juga yang mengeluh sebab kerana mereka mendapati jenama mereka telah ditiru. Jadi mereka tidak tahu nak merujuk di mana. Tapi apabila macam pihak UPM telah ada platform yang sedemikian, saya rasa dia sangat-sangat membantu sebenarnya. Bila Dr. Suraya bercakap mengenai platform, kita mengetahui secara umumnya UPM ialah untuk mendidik dan juga melahirkan mahasiswa. Tapi kini kalau kita boleh lihat di Putra Science Park ini sebenarnya memberi fokus kepada harta intelek. Mungkin sebenarnya bagaimana Putra Science Park ini membantu usahawan seperti Pertubuhan Dr. Suraya ini dengan memberi bimbingan dan platform yang sewajarnya? Sebenarnya Okey, terima kasih. Soalan yang sangat penting tentang contribution ataupun sumbangan daripada pihak universiti. Semestinya pihak universiti fokus Universiti Putra Malaysia, Putra Science Park sebagai entiti yang akan menghubungkan pelbagai pihak, termasuk pihak industri terutamanya dan juga pihak pelabur. Sesungguhnya penekanan kepada harta intelek sebagai aset. Sebagai universiti, aset yang penting juga adalah harta intelek. Jadi kesedaran kepada semua, apa yang universiti dapat sumbangkan adalah dari segi memberi latihan yang bersesuaian berkaitan dengan harta intelek. Seterusnya, strategi untuk pengkomersialan bagi teknologi dan inovasi yang telah dilindungi dengan harta intelek. Kesedaran macam tadi sangat penting, kan? Kita tak nak tiba-tiba kita menghasilkan pembangunan dan penyelidikan bertahun lama, tiba-tiba esok kita tengok sudah diciplak ataupun sudah diguna pakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kesedaran tersebut, ramai orang tak sedar juga betapa penting bila dah ada logo, kan? Contoh macam saya bawa produk yang ada dekat meja pada hari ini, ini adalah antara produk yang kita dah hasilkan, yang mana boleh diguna pakai terus. Ada logo UPM dekat sini. Ini adalah menambah nilai kepada hasil penciptaan sesuatu produk ataupun servis yang berada di pasaran. Semua kita letakkan logo UPM. Ini semuanya adalah menambah nilai. Kenapa meningkatkan dari segi kepercayaan tadi? Untuk sumbangan kita kepada persatuan seperti Dr. Suraya dan ramai lagi di luar sana, pelbagai peringkat sebenarnya. Selain daripada memberikan bentuk-bentuk latihan kerjasama, yang paling penting kami memfokuskan kepada industry driven research, iaitu penyelidikan dipacukan oleh industri, yang mana kerjasama. Bila kita nak bercakap tentang pengkomersialan, universiti akan bergandingan dengan rakan industri yang strategik. Di pelbagai peringkat kami sokong di pelbagai peringkat untuk menjayakan agenda pengkomersialan bagi teknologi tempatan, yang mana teknologi dihasilkan di universiti tempatan dengan kepakaran penyelidik dan inventor tempatan menjadi kepentingan dalam dasar sains dan teknologi inovasi negara kita, memandang kepada tempatan. Selain daripada itu, kami fokuskan kepada harta intelek yang berkualiti tinggi dan pengkomersialan yang berimpak tinggi. So kami sangat mengalukan, bila kita bercakap tentang rakan strategi, kami akan menyokong dari seawal
penyelidikan dan pembangunan dilakukan oleh pihak penyelidik di universiti. Jadi kami menawarkan teknologi tempatan yang telah tersedia, yang telah dibangunkan bertahun lama, sehingga diterjemahkan kepada produk dan servis. So rakan strategi untuk membawa kepada skala pengkomersialan. Dan seterusnya kami juga menawarkan khidmat daripada pakar-pakar di UPM untuk menyelesaikan masalah usahawan dan juga pihak-pihak dalam industri. Saya nak bertanya juga pada Dr. Suraya. Bagaimana Dr. Suraya melihat bahawa harta intelek ini sebenarnya boleh memberi satu tambah nilai kepada sesebuah syarikat itu dan juga mungkin boleh membawa jenama itu lebih keluar daripada Malaysia, mungkin ke peringkat global. Bagaimana Dr. Suraya? Okey, apa yang seperti yang Dr. Profesor cakap tadi kan, seperti yang kita tengok tadi jenama yang ada tanda UPM ni, ini sebenarnya memang sangat menambah nilai. Yang ini. Okey, let's say lah kalaulah perniagaan tu baru berusia 1 tahun. Okey, 1 tahun. Mungkin mereka tidak dikenali pun. Tidak, orang pun tak tahu pun dia ni asal dari mana. Jadi apabila ada tambah nilai yang logo UPM ni tadi, memang sangat-sangat orang akan percaya pun. Kalau saya pun nak membeli barang, saya akan tengok dulu ini daripada mana ni. Saya akan tengok dulu. So saya rasa memang sangat-sangat bernilai dan saya harap sangat banyak lagi universiti-universiti yang membantu untuk membantu usahawan-usahawan lebih-lebih lagi dalam bidang penjenayaan. Menambah nilai kan, menghasilkan sesuatu yang lestari dari segi meningkatkan kesejahteraan, kualiti kehidupan berasaskan betul-betul produk dan servis yang ada. Kita kata tahu asal usulnya daripada mana, apa yang digunakan, apa yang telah dilakukan dari segi penyelidikannya sehingga terhasilnya sesuatu yang sangat berbeza. Doktor, Prof. Madya, saya ada soalan mengenai itu benda ini kerana ada satu stigma yang mengatakan bahawa seperti contohlah dagangan ataupun harta intelek ini dikatakan dia tidaklah melambangkan kualiti sesuatu produk. Dia hanyalah seperti kalau dah tak ada orang lain buat, itu hak milik kita semata-mata supaya tidak ada orang lain tiru. Bagaimana Prof. Madya, Doktor? Alright. Fakta tu tidak tepat ya. Harta intelek semestinya menitik beratkan tentang keaslian sesuatu ciptaan minda tadi. Dan semestinya kualiti disebabkan tahap kesediaan sesuatu hasil ciptaan yang dihasilkan itu, dia mesti ada matlamat dia adalah menjadi satu yang sangat bermanfaat. Jadi hasil contoh ya penyelidikan dan pembangunan di peringkat universiti mana menitik beratkan kualiti bila kita melindungi dengan harta intelek. Sebab kita nak bawa dia pergi ke tahap yang lebih jauh iaitu menerusi pengkomersialan bukan hanya di pasaran tempatan juga antarabangsa. Jadi dari segi pematuhan standard ataupun piawaian hijau kepada alam contoh ya, dan yang paling penting adalah keberkesanan dari segi apa yang dihasilkan itu dan apa yang dijanjikan tertuliskan diklaim ataupun diwawarkan kepada pengguna, maka itulah hasilnya. Dari segi tahap kesediaan teknologi, bila kita nak bawa keluar, betul tak teknologi itu telah bersedia diterjemahkan kepada inovasi, menyelesaikan permasalahan yang sebenar kepada sasaran pengguna di sasaran pasaran yang telah kita kaji ya, kita kaji. So bila kita nak bawa keluar, pelbagai usaha telah dilakukan ya, daripada peringkat makmal pada skala makmal, kemudian dia jadi satu prototype, kita kata prototype awal ya, diuji berkali-kali mendapat kita kata sebagai proof of concept, alright, di peringkat makmal, kemudian diuji dalam persekitaran sebenar kepada pengguna sebenar. Kita turun padang, bukan hanya buat kajian dalam lab, melalui inisiatif InnoHub, salah satu program di UPM. Satu lagi sebenarnya jenama dalam UPM ya. Kita ada beberapa jenama penting sebenarnya dan semuanya dilindungi dengan trademark. Cakap mengenai dilindungi, yang sebenarnya kalau mereka mendaftar di Malaysia hanyalah dilindungi di Malaysia. Kalau Thailand, Filipin mencuri idea itu tidak bersalah dari segi undang-undang, sebab kalau nak dilindungi kena
kena mendaftar di sana, betul tak Prof Madya, Doktor? Alright. Dia bergantung kepada apa jenis harta intelek itu. Okey, tapi untuk jenama tidak ada masalah ya. Perlindungan sebagai branding ataupun cap dagangan tadi, biasa kita nampak dekat nama ataupun logo tu dia tulis TM, trademark, ataupun SM, service mark, dan satu lagi R dalam kurungan. So ini akan melindungi selama 10 tahun ya, dan boleh diperbaharui selepas 10 tahun. Ya. Okey, Dr. Suraya, macam mana sebenarnya program ataupun apa yang perancangan daripada pihak pertubuhan sendiri untuk memperkasakan ahli-ahli pertubuhan dan cakna mengenai harta intelek ini? Sebenarnya kami memang dalam proses untuk nak menjalinkan kerjasama ya. Rakan strategik, maybe if let's say UPM bersetuju untuk nak bersama dengan kami, so memang kami adakan banyak kursus-kursus untuk mencakna kepentingan berkenaan dengan penjenamaan ni supaya usahawan-usahawan di luar sana tidak akan ketinggalan ya untuk mengikuti arus yang teknologi yang terbaru. Kalau tidak, mereka memang saya rata-rata yang saya melihat ahli-ahli saya yang di kawasan-kawasan kampung lah, mereka ada produk yang baik, yang memang mutu dia memang cantik, tetapi masalah mereka ialah penjenamaan tu tadi. Kadang-kadang logo dia tu tak sesuai dengan produk yang dia buat. Oh, betul juga. Kipas cat udang tu lain cerita. Tapi ini betul. Dia tak sesuai dengan yang apa produk dia. Jadi dia nak salahkan siapa ni bila produk dia tak laku? Kami mengalukan Puan dan pelbagai peringkat di luar sana, di peringkat terutamanya daripada industri dan juga pihak pelabur. Usahawan-usahawan di pelbagai peringkat, kami buka pintu seluas-luasnya. Datanglah ke Universiti Putra Malaysia. Datang jumpa ahli-ahli di Putra Science Park ya, kumpulan saya. InsyaAllah ya, kita bersama-sama untuk negara kita. Ini satu inisiatif yang cukup baik daripada pihak Putra Science Park sebenarnya, kerana mereka memang mempunyai kepakaran, dan inilah sebenarnya kerja di Universiti Putra Malaysia untuk memfokuskan kepada hasil kerja supaya mereka dilindungi, dan juga harta intelek ini bagaimana boleh digunakan oleh persatuan atau pertubuhan seperti Dr. Suraya ini untuk meningkatkan lagi kapasiti dan juga untuk menaikkan lagi matlamat, dan juga bagaimana untuk memasarkan di luar negara supaya tidak dicuri tadi, betul, seperti yang dia katakan. Tak tahu nak pasarkan bagaimana ya. Sebenarnya banyak produk-produk diorang yang memang boleh dipasarkan ke luar negara, tapi oleh jenama tak kuat. Betul. Sebab itulah kena berkolaborasi dengan Profesor Madya, Doktor. Terima kasih Profesor Madya Dr. Wan Noorhayati Wak Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Putra Science Park Universiti Putra Malaysia, dan juga Dr. Suraya Ismail, Pengerusi Pertubuhan Pembangunan Tenaga Mahir, kerana sudi berkongsi dan kita mengenai harta intelek dan apa kepentingannya sebenarnya kepada industri kita. Terima kasih banyak. Sama-sama.